Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Dr. Nik Asilah binti Nik Ali selaku pensyarah bagi kursus asas penyelidikan dalam pendidikan PIMK 3143. Pada hari ini, saya Nurul Husna binti Jamaluddin Nasir akan membentangkan pembentangan kertas cadangan yang telah saya bina. Pertama sekali kita akan lihat bab 1 daripada kertas cadangan itu dengan tajuk kajian saya adalah tahap pengetahuan dan penggunaan pendekatan konstruktivisme guru pelatih dalam pendidikan Islam. Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut, kita perlulah mengetahui apa isi-isi yang ada dalam bab 1, 2 dan 3. Bagi bab 1, antara isi yang penting yang perlu ada ialah pernyataan masalah. Terdapat 3 pernyataan masalah yang telah saya nyatakan di sini. Yang pertama, guru menggunakan kaedah dan teknik tradisional dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, murid tidak dapat mengembangkan pemikiran. Dan yang ketiga, banyak cabaran dalam menyerap pendekatan konstruktivisme dalam PDP. Setelah adanya masalah, kita perlulah ada objektif bagi menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi antara objektif bagi kajian ini adalah yang pertama untuk mengenal pasti tahap pengetahuan guru pelatih dalam menggunakan pendekatan konstruktivisme semasa mengajar. Seperti yang kedua, mengkaji kekerapan penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam kalangan guru pelatih pendidikan Islam. Dan yang terakhir sekali ialah mengenal pasti cabaran pengaplikasian pendekatan konstruktivisme dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Seterusnya, kita beralih pula kepada kepentingan kajian ini. Apa yang pentingnya kajian ini? Saya telah menyenaraikan 4 pihak yang akan mendapat kepentingan daripada kajian ini. Pihak yang pertama, kepada guru pelatih. Kepentingan kajian ini kepada guru pelatih adalah bagi meningkatkan kesedaran guru pelatih dalam mempelbagaikan kaedah dan pendekatan pengajaran agar pengajaran tersebut lebih berkesan berbanding menggunakan pengajaran tradisional seperti guru-guru yang telah dipostingkan di sekolah-sekolah kini. Yang kedua, kepada pihak guru sendiri, guru yang telah mengajar di sekolah, tak kisahlah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun mahu pencet sudah. Jadi kepentingan kajian ini terhadap mereka adalah mengatasi cabaran yang dihadapi oleh para guru ini dalam bidang pendidikan saat ini. Yang ketiga, terhadap pihak murid pula, kepentingan kajian ini terhadap murid adalah murid akan lebih berminat untuk mengikuti kelas kerana aktiviti yang dijalankan berpusat kepada murid serta lebih menarik berbanding pengajaran secara penerangan oleh guru. Terakhir sekali, kepada pihak IPGM KIK sendiri, kajian ini penting bagi menyusun program latihan. Bagi IPG ini dapat menyusun program latihan yang lebih efektif dan sesuai dengan keperluan sebenar pengajar di sekolah. Itu sahaja bagi bab 1 dalam kertas cadangan saya. Bab yang seterusnya ialah bab 2. Antara isi di dalam bab 2 ini adalah kita akan mengenalkan teori atau model yang kita gunakan untuk kajian ini. Jadi teori model yang saya gunakan terdapat 3. Yang pertama, teori model konstruktivisme Jean Piaget. Yang kedua, teori konstruktivisme Lev Vygotsky dan model konstruktivisme 5 fasa Needham. Konteks kajian ini adalah kajian ini merupakan tinjauan literatur atau kajian lepas berserta analisis hasil melalui pembacaan dan pengumpulan bahan berkaitan konsep, prinsip penting serta teori dan model yang berkaitan kajiannya. Baiklah, konsep pendekatan konstruktivisme yang telah diterapkan dalam pengajaran dan pemudahcaraan kini mempunyai karakteristik yang unik yang dapat meningkatkan keunggulan pembelajaran. Pembelajaran konstruktivisme ini juga dapat menggalakkan pertanyaan murid di dalam kelas sekaligus menjadikan pembelajaran berpusatkan kepada murid. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada dapatan kajian lalu, di mana dapatan kajian lalu ini telah saya gunakan, saya rujuk untuk membina kajian saya ini. Jadi saya telah merujuk 3 kajian lalu di mana saya ambil kajian ini daripada dalam Malaysia sendiri
Dan juga terdapat kajian yang bersifat antarabangsa, iaitu saya ambil daripada Indonesia. Yang pertama sekali kita lihat kajian yang pertama daripada Chai dan Aida tahun 2023, yang di mana tajuk kajian ini ialah penerapan teori konstruktivisme bagi menangani miskonsepsi pengetahuan konseptual pecahan dalam murid tahun 3. Jadi kita lihat daripada kajian ini, tujuannya untuk mengurangkan kesilapan dalam menyelesaikan soalan matematik, terutamanya bagi masalah yang dikaji iaitu pecahan dari pecahan tahun 3. Jadi reka bentuk kajiannya adalah secara kaedah penyelidikan reka bentuk dan pembangunan DDR. Kajian yang kedua yang saya ambil daripada Indonesia ialah daripada Lilis Awaludin Tejela tahun 2022 ini, dengan tajuknya penggunaan konstruktivisme dalam praktik layanan bimbingan dan kaunseling. Selain matematik, bimbingan dan kaunseling juga menggunakan konstruktivisme ini. Tujuan kajiannya adalah untuk meneliti penggunaan teori konstruktivisme dalam praktik layanan bimbingan dan kaunseling di MTS Al-Hakim Karingin Sukabumi, dan reka bentuk kajian ini adalah secara deskriptif kualitatif. Okey, yang ketiga, di mana kajian ini lebih dekat dengan kajian yang saya bina daripada Welsi dan Hamidah tahun 2023. Kajian ini kajian yang terkini dengan tajuknya the application of the constructivism approach in learning the skills of reading scientific articles in online journals. Tujuannya adalah untuk mencapai potensi perkembangan dan pencapaian objektif penggunaan pendekatan konstruktivisme. Reka bentuk kajian ini adalah secara kuantitatif, namun bukan secara tinjauan. Ia menggunakan eksperimen sebagai kaedah kajian ini. Kita lihat pula pada kerangka konseptual. Sebagaimana kita tahu, kerangka konseptual ni adalah satu gambaran secara keseluruhan bagaimana kajian kita ini dijalankan. Jadi kita lihat dulu inputnya adalah pendekatan konstruktivisme. Kita hendak mengkaji berkaitan konstruktivisme dan prosesnya perlulah melibatkan tahap pengetahuan guru pelatih, kekerapan penggunaan konstruktivisme dan cabaran pengaplikasian itu sendiri. Apabila kita telah mengetahui proses-proses ini, kita akan melihat hasilnya adalah penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam PDP dalam kalangan guru pelatih pendidikan Islam. Seterusnya, kita boleh lihat kepada bab yang ketiga. Bab 1 sudah, bab 2 sudah, dan bab ketiga. Di bab ketiga ini kita akan lihat metodologi kajian, di mana kita akan lihat populasi kajian, kesahan, kebolehpercayaan dan sebagainya. Jadi populasi kajian ini kita telah mengambil seramai 51 orang dalam kalangan guru pelatih pendidikan Islam yang telah menjalani praktikum fasa 1 selama 12 minggu. Reka bentuk kajian bagi kajian saya ini adalah secara kuantitatif melalui kajian tinjauan. Instrumen kajian bagi saya mengumpul data adalah menggunakan aplikasi Google Form dan menggunakan skala Likert 5 mata untuk data-data saya itu, dan saya memberikan Google Form itu menerusi aplikasi WhatsApp kepada guru-guru pelatih ini. Kajian rintis adalah berkaitan dengan kesahan dan kebolehpercayaan. Prosedur bagi pengumpulan data pula. Seterusnya kita lihat prosedur pula. Terdapat dua prosedur. Yang pertama, prosedur pengumpulan data. Dan setelah kita mengumpulkan data itu, saya telah menjalani prosedur penganalisian data pula. Sebagaimana yang kita ketahui, prosedur pengumpulan data adalah melibatkan aspek masa, sampel dan tempat kajian yang kita perlu kumpul daripada sampel populasi, sampel dan sebagainya. Jadi proses pengumpulan data ini adalah berbentuk soal selidik melalui aplikasi Google Form secara atas talian. Setelah saya memperoleh data-data itu, analisis data yang saya jalankan adalah secara kuantitatif daripada statistik deskriptif dan statistik takbiran. Jadi, penganalisian data ini saya telah jalankan agar saya memperoleh data yang tepat
bagi saya menghuraikan kajian saya ini dan lebih kukuh kajian ini dengan data yang tepat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.